Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Ahkam At-Tarkhin wal Mukhaddarat. Kami mempunyai 3 orang ahli kumpulan, iaitu Muhammad Hafiz Hazafi bin Hassan, Muhammad Hakim bin Azman dan Muhammad Zahid bin Ayub. Okey, kita mulakan dengan At-Tarkhin. Ma huwa At-Tarkhin? At-Tarkhin muradif di sijarah wa sajair, امتصاص الدخان من اللفافة أو نحوها ثم إرساله من الفم في الهواء. والترخين هو عملية يجري فيها إحراق مادة معينة، والمادة الأكثر استخداما في ذلك هي مادة التبع، وبعد إحراقها يتذوقها الشخص ويستنشقها. مرادف bagi الترخين adalah sijarah dan as-sajair. At-tarkhin kita boleh katakan sebagai perbuatan menyedut asap daripada sesuatu dan kita hembuskan melalui ke udara melalui mulut. Kita juga boleh katakan sebagai tarkhin adalah satu perbuatan yang membakar akan sesuatu yang tertentu, dan lazimnya sesuatu yang tertentu itu adalah tembakau, dan selepas dibakar ianya akan dan menggunakan mulut. Seterusnya saya serahkan kepada Robert seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Azman dan saya akan menyambung untuk perbincangan mengenai dengan hukum tarkhin, iaitu hukum merokok. Di secara jumhur yahrumu syurub at-tabgh ad-dukhan, وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وإختار ابن باز وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة. Hukum merokok ini adalah dilarang seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama daripada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan dikeluarkan pendapat oleh Syekh Ibn Baz, Ibn Uthaymin dan juga jawatan kuasa fatwa di Saudi Arabia. Pendapat daripada mazhab Hanafi boleh dirujuk daripada kitab Darul Mukhtar wa Hashiyah oleh Syekh Ibn Abidin. Pendapat daripada mazhab Maliki boleh dirujuk kepada Fathul Ali Al-Malik oleh Syekh Eilish. Pendapat mazhab Syafi'i boleh dirujuk pada kitab Hasyiah Al-Jumal dan I'anah Al-Talibin oleh Syekh Ad-Dimyati. Pendapat mazhab Hanabilah boleh dirujuk pada kitab Matalib Uli An-Nahi oleh Syekh Ar-Rahibani. Dan kita boleh lihat pendapat Ibn Baz. Qala Ibn Baz ad-dukhan muharram bikaunihi khabithan wa mushtamilan ala idrar kathirah, wallahu subhanahu wa ta'ala innama ibahu li'ibadihi at-tayyibah minal mata'im wal masyarib. Ibn Baz berkata bahawa merokok ini ialah haram kerana terdapat padanya keburukan dan yang kemudaratan yang sangat banyak, dan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mengharuskan kepada hamba-hambanya perkara-perkara yang baik daripada makanan dan minumannya. Ini boleh dirujuk pada kitab Majmu' Fatawa Ibn Baz. Kita boleh lihat pendapat Ibn Uthaymin daripada kitab Fatawa Nur ala Darbi. Ibn Uthaymin mengatakan at-tadkhin muharram bidilalatil Quran was sunnah wan nazar as-sahih. Merokok ialah haram dengan berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, sunnah iaitu hadis, dan pemerhatian kesan merokok itu yang secara pasti. Dan kita boleh lihat fatwa Lajnah Ad-Daimah, mereka berpendapat bahawa syurbud dukhan haram wa ala min ibtili bi syurbihi ayanzifu famuhu indahu bihabi lil masjid izalah li raihah al khabithah wa harsan ala daf'i daruha wa adaha anil musallin. Jawatan kuasa fatwa Daimah mengatakan merokok itu haram, dan barang siapa yang
terdapat padanya kesan merokok, selepas dia merokok, dia perlulah membersihkan mulutnya sekiranya dia hendak pergi ke masjid supaya dapat menanggalkan kesan-kesan bau rokok itu dan dapat menjaga keburukan daripada terkena kepada orang-orang yang berada di masjid itu. Baik, slide yang seterusnya. Baik, asbab wajadal mana'a as-sajair. Sebab-sebab diharamkan ataupun rokok-rokok ini dilarang. Pertamanya awalan minal kitab, kita lihat daripada nas-nas daripada Al-Quranul Karim. Yang pertama ialah qauluhu ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Perkara-perkara yang baik dibolehkan bagi mereka dan perkara-perkara jahat dilarang bagi mereka. Ini daripada surah Al-A'raf ayat ke-157. Wajhul dilalah anna dukhan atahu yadkhulu fil qismil khaba'ith lamma fihi min ad-darar. Bahawa merokok ini ataupun tembakau termasuk daripada perkara-perkara yang memberi keburukan kerana kemudaratan yang dibawa oleh merokok itu. Ini boleh dirujuk daripada kitab Majmu' Fatawa Ibn Baz dan Fatawa Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu'ah Al-Ula. Kemudian yang kedua, kita boleh lihat pada ayat daripada surah An-Nisa yang ke-29, Qawluhu ta'ala wa la taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Wajhul dilalah anna takrar syarabud dukhan yuaddi ila amrad muzminah al-mahlikah wa qad thabata dararuhu biyaqin fil buhuth at-tibbiyah al-mu'asirah. Bahawa rokok ini menghisap rokok berulang kali boleh membawa kepada penyakit yang serius, yang kronik, yang boleh membawa kepada kematian. Dan keburukan ini telah disahkan secara pasti oleh penyelidik ataupun doktor-doktor perubatan pada zaman sekarang. Ini boleh dirujuk pada al-muraji' at-tabi'ah al-hadithah darar tadkhim biyaqin wa annahu masdaru khatar ala sihah yuaddi ila marad as-sultan wa anna nisbah al-mutawaffin min al-mudkhalin a'la minha baina ghairil mudkhilin. Ini kita boleh rujuk pada perubatan moden yang telah membuktikan bahawa bahaya merokok ini dengan secara pasti kerana dia memberikan satu kemudaratan kepada kesihatan dan boleh membawa kepada penyakit barah dan peratusan perokok yang meninggal lebih tinggi daripada kalangan mereka yang tidak merokok. Baik, pergi kepada slide yang seterusnya. Seterusnya kita boleh lihat daripada sunnah Nabi, iaitu minas sunnah, iaitu daripada hadis Nabi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la darara wa la dirar. Yang bermaksud tidak ada keburukan dan tidak dilarang keburukan dan dilarang juga memberi keburukan pada diri sendiri. Ini kita boleh lihat akhrajahu Daraqutni wal Hakim wal Baihaqi. Ini adalah riwayat daripada Daraqutni dan Hakim dan Baihaqi. Wajhul dilalah hadis ini ialah anna Allah harama 'ala al-'ibad ma yadurruhum wa tadkhin fihi min al-mudar al-'azimah allati ya'rifuha al-mudakhil nafsuhu wa ya'rifuhu al-atibba wa ya'rifuhu kullu min khalidil mudakhinin. Tuhan iaitu Allah SWT melarang hamba dia membahayakan diri mereka sendiri dan merokok. Padanya ada bahaya yang besar yang diketahui oleh perokok dan juga para pakar perubatan dan juga orang-orang yang bergaul dengan perokok itu sendiri. Dan ini kita boleh lihat daripada Majmu' Fatawa Ibn Baz wal Maqtu' ar-Rasmi li Syekh Ibn Baz, daripada kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz. Wal aslu fil mudar at-tahrim wal man'u, dan asal ataupun prinsip asas kepada perkara-perkara yang memudaratkan ialah haram dan dilarang. Ini boleh dirujuk pada Al-Furuq lil Qarani, iaitu kitab Al-Furuq oleh Syekh Qirani. Baik, pergi pada slide seterusnya. Baik, kita pergi kepada as-sajair al-elektroniyah, iaitu rokok elektronik, iaitu rokok yang menggunakan bateri
sebagai sumber tenaganya. السجائر الإلكترونية هي ابتكار من السجائر التقليدية إلى السجائر الحديثة. Itu rokok elektronik ini ialah satu inovasi daripada rokok konvensional, iaitu rokok yang dibuat daripada tembakau, kepada rokok yang moden ini, iaitu menggunakan elektrik. Dan kita boleh lihat kepada daripada fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, استخدام السجائر الإلكترونية حراما أيضا مثل سواء السجائر التقليدية ataupun التبغ. Menggunakan ataupun menghisap rokok elektronik juga difatwakan, juga dihukumkan sebagai haram, sama juga dengan rokok tembakau. Dan ilah sajair elektronik ini juga, yang pertama, qiyas lis sajair al-haqiqah, iaitu dia mengkiaskan kesan-kesan merokok tembakau kepada merokok elektronik ini, dari segi membahayakan kesihatannya, dari segi pembazirannya dan sebagainya. ثانيا تظهر تصريح الخبراء أنه ضار ويمكن أن يكون أكثر ضررا من التدخين نفسه. Kenyataan pakar menunjukkan dia memberikan kemudaratan, bahkan boleh jadi ia lebih mudarat daripada rokok tembakau itu sendiri. ثالثا تقليد الثقافة غير الإسلامية. Menggunakan rokok elektronik ini juga ialah salah satu peniruan budaya orang-orang yang bukan Islam. Rabi'an yanzuru ilaiha buqaha. Budaya ini juga dilihat tidak bermaruah. Khamisan, terakhir, saddu zara'i ighlaq tariq al-dimar, iaitu menggunakan konsep saddu zara'i, iaitu menutup jalan menuju kerosakan. Seterusnya saya serahkan kepada saudara saya Zahir untuk bab al-mukhtarat. Seterusnya kita teruskan dengan bahagian al-mukhtarat. Ma huwa al-mukhtarat? Al-mukhtarat hiya kullu maddah nabatiyah aw musanna'ah tahtawi ala anasir munawwamah aw musakkanah aw mufattarah والتي إذا استخدمت في غير أغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة، كما تؤدي إلى حالة من التعود أو ما يسمى الإدمان، مسببة أضرارا بالغة النفسية والبدنية والاجتماعية. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan dadah adalah mana-mana tumbuhan atau perkara benda-benda yang mempunyai ciri-ciri hipnotik ataupun ciri-ciri yang boleh menyembuhkan, di mana jika ia digunakan selain daripada tujuan perubatan, ia boleh menyebabkan badan menjadi letih dan mengganggu fungsi aktiviti badan, dan ia juga boleh mengganggu sistem-sistem badan seperti sistem pernafasan dan sebagainya. Jika penggunaan dadah ini juga ia boleh membawa kepada satu keadaan dipanggil ketagih, yang boleh menyebabkan kesan buruk kepada kesihatan mental dan fizikal, yang boleh membawa dan menyebabkan seseorang itu melakukan perkara-perkara di luar tabiat. Seterusnya, ma hukmu al-mukhaddarat al-hashishu wal heroin wa ghairuhuma min al-jamidat wal ma'i'at allati ta'rifu bi ismi al-mukhaddarat hiya min asya' allati haramaha asy-syar' bila khilaf bain ulama al-muslimin. Hukum dadah adalah ganja dan heroin, dan selain daripada keduanya yang mana dalam keadaan berpejal dan dicair yang dikenali sebagai dadah, keduanya adalah perkara yang haram di sisi syarak tanpa ada khilaf kalangan ulama. Kita kata perkara-perkara al-jamidat wal ma'iat kerana dulu
dadah dipanggil sebagai ganja dan heroin saja, tapi dengan peredaran masa heroin dan ganja berubah kepada perkara-perkara lain dalam keadaan fizikal terpenjal dan cecair, tetapi semua itu adalah sesuatu yang dikenali sebagai dadah. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Afiq untuk menjelaskan dalil pada pengharaman dadah. Okay, bismillah. Nama saya Muhammad Afiq Hazazi bin Hasan. Jadi saya akan teruskan dengan dalil pengharaman dadah. Ma huwa dalil ala haramatiha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyin hukm al-khamri min ayyi shay'in kanat yaqulu kullu muskirun khamrun wa kullu muskirun haram. Rasulullah SAW menjelaskan mengenai hukum arak dan sesuatu yang seumpama dengannya. Baginda berkata, semua yang memabukkan itu ialah arak dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Wa yaqulu ma askara kathirahu fa qaliluhu haram fa kullu shay'in yuskiru ma'kulan aw mashruban aw min tariqil hububi aw min tariqil tadkhin kulluhu muharramun. Kullu ma askara aw adara bil ibad fa innahu muharramun. Dan Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang memabukkan maka ianya haram walaupun sedikit. Dan semua perkara yang memabukkan, tidak kisah sama ada makanan atau minuman, hatta melalui dari bijirin ataupun melalui asap, kesemuanya haram. Dan semua yang memabukkan dan memberi mudarat kepada seseorang individu itu adalah haram. Dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, beliau ada menyebutkan bahawa terdapat kaedah umum yang diakui oleh syariat Islam, iaitu tidak halal bagi orang Islam memakan daripada apa sahaja makanan ataupun minuman biarpun sedikit yang boleh membinasakan dirinya sama ada dengan cepat ataupun secara perlahan seperti racun daripada segala macam jenisnya ataupun benda-benda yang boleh membahayakan atau menyusahkannya. Bi hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa jami' anwa' al-muskirat al-ma'kulah wal mashrubah kulluha muharramah. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka kesemua jenis benda yang memabukkan itu sama ada makanan atau minuman, kesemuanya haram. Slide seterusnya. ما رواه أحمد في سنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam sanadnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ataupun menegah daripada semua yang memabukkan dan fitnah. Muftar di sini berarti fitnah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 195, maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Seperti mana arak yang boleh memabukkan, begitulah juga pengambilan dadah yang juga boleh mengkhayalkan sehingga boleh menghilangkan pemikiran yang waras. Maka di sini hukum pengharaman arak yang memabukkan terpakai kepada dadah dan kaedah qiyas digunakan pakai terhadap isu ini. An-nusus yadullu dalalah wadihah wa sarihah ala tahrim tanawadu al-mukhaddirat. Kedua-dua nas tersebut menunjukkan bukti yang jelas dan terang lagi bersuluh ke atas pengharaman pengambilan dadah. Slide seterusnya. Qad shaddada at-tashri' al-islami fi tahrimihi al-mukhaddirat lianna dhalik yattafiqu ma'a ta'alimihi fi al-mukhaddirat ala al-usul ad-daruriyyah al-khamsah wa hiya ad-din wan-nafs wan-nasl wal-mal wal-'aql في تعاطي المخدرات ما ينافي مقتضى الشريعة في المحافظة على هذه الأصول وخاصة العقل والمال. Jadi syariat Islam telah menekankan tentang pengharaman dadah. Sebab apa? Sebab ianya bertepatan ataupun selaras dengan apa yang Islam ajar, iaitu ingin memelihara maqasid syariah yang 5, iaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di mana pengambilan dadah ni bertentangan dengan apa yang Islam syariatkan dalam memelihara 5 maqasid syariah tersebut, terutamanya dalam memelihara akal dan harta.
وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تحرم كل اتصال بالمخدرات كزراعتها والاتجار فيها. Oleh itu, kita dapati yang syariat Islam ni telah melarang segala yang berkaitan dengan dadah. Tak kisah sama ada dari segi penanaman dadah seperti ganja ataupun ketum, dan juga jual beli dadah tersebut. Al-adrar lil mukhaddirat. Kita lihat sikit secara ringkas kesan buruk dadah ni dari 4 aspek. الأول الاضطرابات القلبي وارتفاع ضغط الدم ما قد يسبب حدوث انفجار الشرايين والموت المفاجئ. Dari segi yang pertama, iaitu dari segi kesihatan, yang menyebabkan kegagalan jantung, tekanan darah tinggi dan menyebabkan pecah pembuluh darah dan boleh menyebabkan kematian secara mengejut. ثم صعوبة وبطء وخلل في التفكير. Aspek yang kedua ialah dari segi individu ataupun diri sendiri, dia menyebabkan kesusahan ataupun kecacatan dan lambat dalam berfikir, atau istilah lain dia ialah lembab. Thalith, tanharu al-alaqatuhu ma'a usratihi wa asdiqaihi. Dari segi yang ketiga ialah dari segi masyarakat, dia boleh memusnahkan hubungan sesama keluarga dan juga sahabat. Wal akhiran istinzaf al-amwal wa daya'u mawaridil usrah. Dan dari segi keempat, iaitu dari segi ekonomi, dia boleh menghilangkan harta dan menyebabkan kerugian. Slide seterusnya. Ma yustathna min hukmil mukhaddirat. Apakah perkara yang dikecualikan dalam pengambilan dadah tersebut? Yahilu al-isti'mal al-mukhaddir fil amaliyat al-jarahiyah wa taskin al-alam al-syadidah bi huqnatin aw syurbin aw ibtila'i lid-darurah. Dibolehkan menggunakan dadah dalam operasi pembedahan dan melegakan kesakitan yang teruk sama ada dengan suntikan, minum atau menelan jika berkeperluan. Okey, kemudian saya teruskan dengan sahabat saya Zahir. Okey, jadi khulasa yang kita dapat pada pertanyaan tadi adalah hukum bagi rokok dan dadah adalah jelas pengharamannya hasil dari perincian para ulama berdasarkan dari dalil dan nas yang sahih. Jadi kita sama-sama menjawabkan daripada perkara ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.